Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke kelas Cikgu Suryani SK Bayan Lepas 2. Topik untuk hari ini adalah tentang ayat yang tersurat dan yang tersirat. Comelnya. Apakah yang dimaksudkan dengan ayat yang tersurat dan ayat yang tersirat? Ayat yang tersurat, sesuatu perkara yang disampaikan dengan jelas dan mudah difahami. Ali berasa sedih hingga menangis. Ayat yang tersurat dapat mengetahui maksud ayat dengan melihat ayat. Contoh, sedih hingga menangis. Ayat yang tersurat. Maksud ayat mudah difahami. Okey. Ayat yang tersirat. Maksud dan makna ayat tidak disampaikan dengan berterus terang. Contoh, Ali memang tahu segala-galanya. Dapat difahami jika betul-betul memahami dan membaca keseluruhan teks. Jika Ali memang betul-betul tahu segala-galanya, mengapa ada tanda soal di situ? Nampak yang berwarna kuning tu, tanda soal. Dari penerangan tadi, ayat yang tersurat adalah lebih mudah difahami. Ayat yang tersirat tidak mudah difahami. Contoh, Ali, awak adalah teman baik saya di dunia ini dan saya amat menghargai persahabatan kita. Awak juga sahabat saya, Ana. Apa yang dimaksudkan oleh Ana kepada Ali adalah ayat tersirat. Yang dimaksudkan oleh Ana adalah kita sekadar kawan biasa dan jangan harap kita akan menjalinkan hubungan cinta. Ini contoh ayat. Tapi mereka adalah sahabat, berkawan kerana pelajaran, kerana ilmu. Okey, sekarang masa untuk Cikgu Su bercerita. Sayangi haiwan. Apa khabar murid-murid? Hari ini Cikgu nak bercerita kepada kamu sebuah kisah keluarga kucing. Lola dan kakaknya Molly baru kehilangan ibu mereka. Ibu mereka telah dibunuh dengan kejam oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Kini keluarga ini hanya tinggal bertiga. Ayah, kakak dan adik kucing bernama Lola. Ayah amat menyayangi anak-anaknya dan menjaga mereka dengan penuh kasih sayang. Lola dan kakaknya Molly sering bermain bersama-sama seperti anak-anak kucing lain di rumah kamu. Makin lama, mereka semakin melupakan kesedihan kehilangan ibu mereka. Kakak, marilah kita belajar dengan bersungguh-sungguh, kata Lola. Tetapi ayah kucing masih berasa sedih dan merindui kehilangan isteri yang dicintainya. Kakaknya dan ayahnya cuba menghiburkan ayah mereka.
Ayah, marilah kita baca cerita kegemaran saya, kata Lola. Bukan, baca cerita kegemaran saya, ayah, jerit kakak. Ayah sangat menyayangi mereka, tetapi merindui ibu mereka. Satu hari, sedang Lola bermain dengan kakaknya, Molly, tiba-tiba Molly berasa tidak sihat. Doktor berkata keadaan Molly amat serius. Dia telah jatuh sakit. Kesian Molly. Ayah berasa amat risau dan sedih dengan keadaan Molly. Sepatutnya Lola dan Molly perlu menjaga pemakanan mereka, minum banyak air masak. Lola juga sudah tiada kawan untuk bermain bersama-sama. Ayah amat sedih. Dia cuba memujuk ayahnya. Satu hari, keadaan kakak semakin tenat. Ayah tidak sampai hati melihat kakak yang semakin tenat. Ayah terus masuk ke dalam bilik wad kakak. Ayah tidak peduli jika dirinya dijangkiti penyakit kakak. Ayah melihat dan memeluk Molly. Sekarang tinggal hanya Lola bersendirian. Semua ahli keluarganya telah meninggal dunia. Lola berasa sedih dan marah dengan situasi keadaan dirinya. Mengapa tak dia berlaku kejam kepadaku? Kata Lola. Murid-murid, dalam hidup ini, kita kena belajar menerima takdir. Tidak semestinya apa yang kita hendak, kita dapat. Allah hendak menguji setiap hamba-Nya. Begitu juga dengan haiwan. Dari cerita ini, kita tidak boleh berputus asa. Mesti sentiasa mengikut peraturan, sentiasa hidup sayang menyayang dan berbaik sangka dengan Allah. Walau telah kehilangan semua ahli keluarga, Lola kena tabah dan hidup harus diteruskan dengan penuh keazaman. Fahamkan kamu cerita ini? Ambil nilai yang baik daripada cerita ini. Sekian untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi dengan cerita yang lain dari Cikgu Su. Jumpa lagi. Sekarang masa untuk latihan bersama cikgu. Apakah nilai-nilai murni yang boleh kamu dapat dari cerita tadi? Cuba sebutkan. Ya, kita semak bersama-sama jawapannya. Okay. Dalam hidup ini, kita kena belajar menerima takdir. Kita kena redha. Tidak semestinya apa yang kita hendak, kita dapat. Nilai murni lain, Allah hendak menguji setiap hamba-Nya.
hendak menguji kesabaran kita. Sabar. Kamu sabar atau tidak? Kita juga tidak boleh berputus asa. Jangan putus asa. Jangan lemah semangat. Nilai Munir seterusnya, mesti sentiasa mengikut peraturan. Mesti sentiasa berdisiplin. Nilai Munir seterusnya, kita sentiasa hidup sayang menyayang. Walaupun sesama haiwan. Dan berbaik sangka dengan Allah. Nilai Munir seterusnya, kita mesti tabah dan hidup harus diteruskan dengan penuh keazaman. Mesti kuat semangat. Seterusnya, nilai Munir. Cuba baca. Ya, sayangi haiwan. Bagus. Sekarang masa untuk tugasan kamu. Latihan untuk kamu buat di rumah. Cikgu akan letak di Google Classroom. Jangan lupa untuk membuat latihan-latihan itu dengan elok dan betul. Jangan lupa untuk turn in latihan kamu itu setelah siap. Cikgu akan menyemak semula latihan kamu pada 5 Mac 2021. Ingat, jangan hantar lewat.